Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Para penonton dan para pendengar, tetamu kepada program Bicara Tarbiyatul Aulad, Hidayatul Subyan, semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, biiznillah, min fadlillah, ada ruang dan peluang kepada kita, seperti yang kita rancangkan Allah izin, pada setiap Sabtu malam minggu, kita mengaji. Kita membuka peluang kepada diri kita, minda kita, emosi kita, hati kita, fikiran kita, untuk melihat apakah suatu tanggungjawab, mas'uliyah, responsibility yang Allah letak kepada kita sebagai ibu dan bapa dalam mendidik anak-anak kita. So, tajuk yang kita bincang ini adalah tajuk bagaimanakah amanah Tuhan pada kita sebagai ibu dan bapa untuk mendidik anak-anak kita berkaitan dengan salat. Kita sedar tak sedar, jemaah sekalian, kita dah sampai pada rukun sembahyang. Kita bincang-bincang daripada teks kita ini, Hidayatul Subyan. Kita masuk, kalau ikut penulis kita, rukun sembahyang berkaitan dengan takbiratul ihram. Penulis menyatakan pada muka surat yang ke-16, dia kata, faslun, ay hadha faslun, bermula takbiratul ihram itu, iaitu 21 syarat. Bahawa solat dimasuki dengan takbiratul ihram. Dan untuk takbiratul ihram itu, kita kena meneliti 21 syarat. Dengar macam banyak, tapi tak banyak pun. Dia mudah ingat, dia senang ingat. Tapi sebelum itu, marilah kita memperkenalkan diri kita. Kita bawa diri kita melihat apakah yang kita maksudkan dengan takbiratul ihram. Mengimbau pelajaran kita yang silam pada menyatakan bahawa kita kata bidayatul salah itu, permulaan salat itu, pertamanya niat, keduanya qiyam, ketiganya takbiratul ihram. Ataupun dalam penulis kita disusun niat, takbiratul ihram, berdiri betul. Okey, tak apalah, susun macam mana pun. Tapi kita telah tahu apakah makna niat, kita telah tahu apakah makna qiyam, dan kita telah pun tahu apa makna salat di sudut bahasa dan di sudut istilah. Dan sekarang kita nak mempelajari apakah makna takbiratul ihram yang akan kita sampaikan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, keluarga kita. Ketiga-tiga ini, niat, qiyam, takbiratul ihram, ataupun niat, takbiratul ihram dan qiyam, ketiga-tiga ini akan berjalan serentak dengan makna salat menurut bahasa dan menurut istilah. Jadi kerana itu kita kena beri perhatian supaya bila kita takbiratul ihram, muatan salat menurut bahasa dan istilah dapat dijaga dengan baik.
bahawa sembahyang dimasuki dengan takbiratul ihram dan dia adalah rukun sembahyang. Takbiratul ihram. Takbir, perkataan takbir, dia adalah nama kepada perkataan Allahu Akbar. Jadi kita tak sebut Allahu Akbar, kita pakai nama dia. Nama bagi suatu ungkapan, takbir adalah nama bagi suatu ungkapan yang berbunyi Allahu Akbar. Takbiratul ihram melafazkan kalimah Allahu Akbar. Kalimah Allahu Akbar itu sebagai ihram. Dia sebagai ihram kepada salat. Kalau kita pergi haji, kita ada pakai ihram. Kain yang kita pakai itu dipanggil kain ihram. Bila kita dikatakan dalam ihram, bila kita melalui miqat dan kita berniat ihram. Sama ada ihram haji sahaja, atau ihram umrah sahaja, ataupun ihram haji dan umrah. Maka bila kita melalui miqat, serentak dengan kita melalui miqat dan kita berniat ihram, ketika itulah kita baru dipanggil muhrim. Orang yang terlibat dengan pantang larang secara haram. Yang pantang larang itu mengandungi makna penghormatan. Dia bukan pantang larang yang menyusahkan, dia pantang larang yang memberi penghormatan. Takbiratul ihram bermakna ucapan Allahu Akbar itu, ucapan itu menjadi ucapan yang meletakkan kita di tempat seorang muhrim, seorang yang terlibat dengan pantang larang. Takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar itu telah meletakkan kita kepada zon yang mesti mematuhi larangan. Ada larangan yang kita kena patuh. Kita masuk saja pada kawasan miqat, niat dan niat kita sah, mulalah pantang larang dia. Kerana tu daripada awal tadi, kita dah pakai kain putih tu, sebab kita dah get ready dah nak berurusan dengan pantang larang. Niat saja ihram umrah, pakaian bejik dia tak boleh pakai. Pasal tu kita dah ready dah dengan pakaian kita. Kuku dah tak boleh kerat. Pasal tu kita dah kerat awal-awal. Bulu-bulu badan tak boleh cabut. Wangi-wangian tak boleh. Tutup kepala tak boleh. Nak pakai kasut, jenis tutup depan belakang tak boleh. Nak letak satu plaster ke apakah di kepala yang tutup, dipanggil tutup kepala, tak boleh. Wangi-wangian tak boleh. Jima isteri tak boleh. Muqaddimah dia pun tak boleh. Sampai bila? Sampailah kita melakukan tahlul. Kita cukur rambut, kita gunting rambut, dipanggil tahlul. Maka semua pantang larang itu kesemuanya jadi boleh balik. Maka bila kita Allahu Akbar, kalimah Allahu Akbar itu dipanggil kalimah takbir. Dan takbir ini takbir yang khusus untuk salat. Kalimah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Akbar, bacaan dia akbar. Di atas Allah dah tak ada dah yang besar. Kesemuanya di bawah. Allah itulah. Allah adalah nama bagi apa? Bagi zat yang kita sembah. Allah itu adalah ma'luh. Dia zat yang dima'bud. Dia ma'bud, zat yang disembah. Dia disembah dengan apa? Dengan kecintaan, dengan kepatuhan, dengan ketaatan, dengan penghormatan. Maka hak tunduk, hak patuh, hak mencintai. Dan bila kita sembah dia, kita hanya sembah dia, tidak yang lain. Maka itu dipanggil Allah. Dia nama zat. Dia ismun zati, nama bagi zat. Maka segala hak-hak rububi, hak-hak uluhiyah diberikan pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita kata Allahu Akbar, maknanya Allah zat yang aku sembah ni, ya aku hanya sembah dia. Ya hanya aku minta pertolongan pada dia. Dia bukan sahaja aku sembah, bahkan dia itu akbar. Dia amat-amat besar, maha besar.
Kerana itu sampai peringkat aku letak dai sujud dan sembah pada dia dan tidak pada yang lain. Kalimah sebesar ini, kalimah sekaramah ini, semulia ini, bila diucap dengan niat nak sembahyang, kalimah ini memasukkan kita dalam kawasan larangan. Yang halal tadi sebelum sembahyang, makan, minum, bergelak ketawa, berjalan, menyentuh isteri. Tapi bila diucap kalimah sebesar ini, Allahu, Allah adalah nama yang kita sembah. Akbar, yang kita sembah dia sangat-sangat besar. Besar dia tak mana? Besar dia sampai peringkat kita sembah. Sampai peringkat dua benda ni kita bagi kat dia. Apa dia? Na'budu dan nasta'in. Dan kita kata, iyyaka, hanya pada engkau sahaja ya Allah kami beribadat, dan hanya pada engkau sahaja ya Allah kami mohon pertolongan. Kedua-dua itu, na'budu dan nasta'in, kedua-dua itu adalah ruh kepada sembahyang. Kedua-dua itu ada dalam sembahyang. Maka salat dimasuki dengan seagung-agung kalimah, Allahu Akbar. Maka ingat balik, salat itu adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai dengan lafaz Allahu Akbar, yang di lafaz itu nama dia takbiratul ihram, disudahi dengan kalimah Assalamualaikum warahmatullah, kalimah salam. Dan dia ada syarat-syarat yang tertentu. Maka perkataan-perkataan yang kita akan pakai dalam salat, kalaulah kita pakai perkataan tu sebelum kita takbir. Sebagai contoh, kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah dalam keadaan tak takbir, maka tak dinamakan kita baca Fatihah dalam salat. Tak nama salat. Dikatakan baca Fatihah biasa ya. Katalah kita kata Subhana Rabbiyal Azim. Tak salat, tak takbir, maka biasa. Tapi bila kita start baca Fatihah, kita start baca surah, kita nak baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la untuk salat, maka dia kena mula dengan sekaramah-karamah kalimah Allahu Akbar. Membawa makna Tuhan yang aku sembah ini Tuhan yang sangat-sangat akbar. Kalau ada lebih akbar daripada Allah, ini satu masalah. Sebab Allah itu disembah. Sampai peringkat kita sembah. Mana mungkin Allah yang kita sembah tu, tiba-tiba ada yang kita tak sembah, dia akbar. Tak boleh. Maka yang akbar itu Allah. Ketinggian dia, kedudukan dia. Sampai peringkat kita rokok, i'tidal, dan kita sujud. Bukan sekali kita sujud. Korang-korang satu rakaat, 2 kali kita sujud. Maka takbiratul ihram bermakna takbir yang mengharamkan. Lafaz Allahu Akbar itu dengan maknanya telah mengharamkan, telah melarang kita daripada bertindak sewenang-wenangnya, bercakap sewenang-wenangnya, berbuat sewenang-wenangnya, bergerak-geri sewenang-wenangnya. Kerana kalimah itu telah mengisyaratkan kita kepada perkataan yang khusus, perbuatan yang khusus. Yang perkataan dan perbuatan yang khusus itu, yang dinamakan sembahyang tadi, menuju khusus dia untuk Allah. Maka hanya kalimah ni sahaja sebagai petanda kata kita berada di suatu keadaan yang khusus dengan Allah. Maka diucaplah Allahu Akbar. Bila kita ucap Allahu Akbar, bermakna semua aktiviti kita di-cut. Siapa yang menyekat? Kalimah tu yang menyekat. Kita hanya boleh berdiri depan dia, hanya boleh rokok depan dia, hanya boleh i'tidal depan dia, hanya boleh sujud depan dia, bangkit dari sujud, sujud balik. Sama ada nak kekal duduk ataupun nak bangkit berdiri, maka dia yang akan tentukan. Lepas kita baca Fatihah, kita baca surah. Habis baca surah, Tuhan yang tentukan. Rokokkah kita, sujudkah kita. Kalimah Allahu Akbar telah mengambil alih. Dia telah pun mengawal segala tindakan dan perkataan kita dalam salat. Maka kalimah ini sebesar-besar kalimah.
Maka kalimah ini mengharamkan segala benda halal sebelum sembahyang. Apabila kita sembahyang, kesemua yang jadi haram. Yang kedua, kalimah Allahu Akbar ini nama dia takbiratul ihram. Nama dia pun takbiratul ihram. Mana yang takbir? Allahu Akbar. Itu takbir. Kalimah ini bermakna kita diharamkan masuk dalam solat dengan menyebut nama lain selain daripada nama Allah. Tak boleh. Solat tidak dimasuki dengan menggunakan nama orang, nama jin, nama malaikat. Walaupun orang itu orang yang dekat dengan Allah ataupun malaikat, mereka muqarrabun, tak boleh guna selain daripada nama Allah. Dan Allahu Akbar ni pula digunakan perkataan yang cukup dahsyat. Allahu, nama yang kita sembah, kita ibadahi, Akbar, pangkat dia. Dia amat besar. Dia paling besar. Dia Akbar. Allahu Akbar. Allah yang aku sembah itulah yang amat besar. Yang maha besar. Atas dia dah tak ada yang besar lagi dah. Allahu Akbar. Allah yang aku sembah itulah yang paling besar. Adakah kita boleh letak benda lebih besar daripada Allah? Tak boleh. Sebab Allah kita sembah. Maka selain daripada nama Allah, perkataan Allah kita pakai dalam sembahyang, tak dibenarkan sama sekali. Tengoklah lepas kita takbir, kita pun baca Fatihah. Ataupun kita start dengan benda-benda sunat dulu. Iftitah, ta'awuz, basmalah, Fatihah. Lepas tu, baca surah. Dah habis dah baca surah semua, kita nak rokok. Kita kena pakai balik kalimah itu. Allahu Akbar. Sedangkan kita ada Nabi yang kita kasih. Dan Nabi itu kasih pada kita Muhammad. Kita tak boleh pakai nama dia. Kita ada malaikat yang Allah utuskan menurunkan rahmat. Tak boleh pakai nama malaikat. Nak bergerak aja body kita kepada rokok. Kena panggil balik Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Daripada awal dah bagi isyarat. Kalimah Allahu Akbar ini akan membawa kita sampai pada peringkat sujud depan Allah. Pasal itu dia daripada awal dipakai. Kita berdiri itu Allahu Akbar. Sebut sahaja Allahu, Tuhan yang akan aku sujud sekali lagi. Lah tak sujud lagi, baru berdiri. Dengan kebesaran dia, kebesaran yang ada pada dia itu, aku akan sujud pada dia. Maka bila kita dah baca semua, kita nak rokok, pakai balik Allahu Akbar. Kita semakin nak dekat dengan dia. Kita semakin nak dekat dah kepada makna Allahu Akbar tu. Dah lama dah kita rokok. Kita nak angkat badan kita. Tak boleh guna kalimah lain. Dulu pun pakai Allahu Akbar. Baru disyariatkan Sami Allahu liman hamidah. Allah juga Sami Allahu liman hamidah. So, orang yang sebut Allahu Akbar ni, dia sebut itu dengan hati perut ke, dia sebut tak ikhlas ke, Sami Allahu liman hamidah telah jawab. Allah dengar siapa yang bertahmid pada dia. Siapa yang takbir pada dia, semua dia dengar. Siapa yang bohong ke, semua dia tahu. Sami Allahu liman hamidah. Nak berpindah pada sujud. Itu kemuncak dia. Kedudukan kita dalam solat, kedudukan manakah yang sangat etpa dengan perkataan Allahu Akbar? Ini sampai peringkat dia sujud. Allahu Akbar sujud. Bila kita sujud letak dahi di tanah, telah sampai hakikat penyebutan Allahu Akbar. Allah bermakna yang disembah. Allah itu bermakna yang disembah. Sembah yang macam mana? Dia adalah ma'budun bihaqqin. Dia disembah dengan sebenar-benarnya. Dia bukan disembah saja. Bahkan dia disembah dengan sebenar-benarnya dan dia layak disembah. Dan daripada perkataan kita sampai perbuatan kita, sekarang ini barulah sama. Tadi kita duk kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok, Sami Allahu liman hamidah. Nak turun sujud, Allahu Akbar. Pada awal dah ada perkataan dan perbuatan. Sekarang ni sampailah kepada kemuncak dia. Allahu Akbar dipakai balik. Allah yang maha besar. Sujud. Maka kalimah ini sangat cemburu. Kalau kita menyebut Allahu Akbar
tapi kita ingat pada benda lain. Kalimah Allahu Akbar menjadi penghalang pada hati dan fikiran kita, memasukkan nama selain Allah dalam solat. Kerana itu dia dipanggil takbiratul ihram. Lafaz Allahu Akbar mengharamkan kita, mengarahkan diri kita, body kita, hati kita, melainkan hanya pada dia sahaja. Itu makna takbiratul ihram. Yang ketiga, para penonton dan para sahabat yang dirahmati Allah, kita kena ingat, bila kita sebut Allahu Akbar, kemudian kita ada takbir intiqalat, takbir perpindahan rukun. Kenapa dipakai Allahu Akbar juga? Cuma satu tempat aja, Sami Allahu liman hamidah, dan lagi satu tempat salam, Assalamualaikum. Lain semua kita pakai Allahu Akbar. Kenapa ikhwan? Kerana ini adalah sebagai suatu isyarat. Isyarat apa? Isyarat kalimah Allahu Akbar itu dia akan bendung diri kita dan nawaitu kita dan hati kita. Kalau berlaku arah, kita terlalai ke, teralik ke, maka bila kita nak berpindah saja rukun, Allahu Akbar, kita diingatkan balik. Kita sedang buat apa ni? Kita dalam usaha sedang nak sembah Allah. Nak tunduk, nak letak dai, nak sembah Allah dengan hakikat ruh dan jasad. Maka kerana itu takbiratul intiqalat disyariatkan. Kita ulang balik supaya kita boleh mengheret hati kita yang tadi alpa dan lalai kepada Allahu Akbar. Ingat balik. Yang keempatnya ikhwan, kita kena tahu pada menyatakan bahawa mulianya salat ini ikhwan, mulianya salat. Sehingga kan salat ini tak boleh kita, bukan kata tak boleh, tak sepatutnya kita memulakan salat selain daripada Allahu Akbar. Dia bukan dengan sembahyang tak mula dengan bismillah, tak. Bismillah dengan nama Allah, dengan nama Allah. Tapi sembahyang dimulakan dengan Allahu Akbar. Kenapa? Kerana nak menunjukkan kemuncak salat itu, kita akan sembah dia. Maka bila kita tukar mula sembahyang dengan lain daripada Allahu Akbar, menunjukkan hala tuju kita tu tak betul. Dan Nabi kata kullu zibal. Hadis ini dikatakan hadis yang tidak sahih secara mutlak. Hadis ini ada perbahasan dia, tapi diambil manfaat dia. Kullu zibal, kullu amrin zibal lam yabda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajzam au abtar. Semua urusan yang diharapkan ada barakah padanya, maka mulalah dengan bismillah. Kalau tak mula dengan bismillah, akan terpotonglah berkat dia. Kecuali solat. Sebab solat Nabi tunjuk sendiri, dia tak mula dengan bismillah. Makan tak sesuai, kata Allahu Akbar. Makan bismillah. Sebab makan dia bukan ada aktiviti sujud. Kalau semua makan mula dengan Allahu Akbar, last sekali kena sujud. Apa kena mengenai sujud dengan makan? Tapi sembahyang tak mula dengan bismillah. Makan sesuai dengan bismillah. Sebab dia simbol pemulaan kerja. Tapi sembahyang tak. Sembahyang kena mula dengan Allahu Akbar. Bismillah pun tak. Qul a'udzubil falaq pun tak. Apa pun tak. A'udzubillah istighfar pun tak. Sembahyang dimulai dengan Allahu Akbar. Kenapa? Kerana kemuncak dia nak membuktikan Allah itu akbar. Dengan apa? Dengan sujud. Maka jangan ganti Allahu Akbar itu dengan apa-apa kalimah lain. Nanti arah salat kita itu tak menjadi. Maka ikhwan, sebesar itulah kalimah Allahu Akbar. Kita kena jaga. Baik ikhwan, sebelum saya masuk ke tajuk ini, saya rasa ada juga satu perkara penting yang perlu kita bincang berkenaan. Sekarang ni kita sedang membincang kemuliaan lafaz takbiratul ihram. Kita sedang berbincang apakah yang dimaksudkan dengan takbiratul ihram. Yang pertama, sekurang-kurangnya kita tahu takbir bermakna lafaz Allahu Akbar. Apa makna ihram? Kita berada dalam zon diharamkan.
dengan lafaz Allahu Akbar. Dan tadi kita berbincang serba sedikit hikmah dia. Salat ni ikhwan, sebab dia ada kena mengena dengan takbiratul ihram ini. Salat ni ikhwan, ada 4 perkara yang dia dikatakan sebagai kesempurnaan salat. Kalau satu orang tu dia boleh, masa dia salat tu dia boleh bagi ada 4 benda ni, salat dia sempurna. Satu apa dia? Satu, bila dia salat di awal waktu. Dia solat di awal waktu. Maka solat dia akan naik di tempat mana? Di tempat sempurna. Cukup sempurna. Amat sempurna. Pendek kata tak ada cacat celanya. Indah, cantik. Subhanallah. Yang kedua apa dia? Yang kedua dia solat berjamaah. Dia solat di awal waktu berjamaah. Sempurna solat dia. Indah solat dia. Dan yang ketiga, dia solat di masjid. Subhanallah ikhwan. Dan masjid dijadikan khas untuk solat. Kalau dalam masjid tak ada ceramah-ceramah boleh. Tapi dalam masjid tak boleh tak ada solat. Kalau tak ada solat dalam masjid, masjid tak dipanggil masjid. Dan yang keempat apa dia? Yang keempat dipanggil khusyuk. Keempat-empat benda ni dia dipanggil sebagai kesempurnaan solat. Kalau orang tu dikatakan pilih pada dia daripada 4 benda ni, yang mana hang nak pilih? Ataupun dikatakan keutamaan. Pada 4 benda ni kita tak boleh adakan keempat-empat. Kalau ada keempat-empat ni serentak, sembahyang kita sempurna, cukup elok. Tak ada lain boleh menandingi solat kita. Tapi kalau ditanya daripada 4 ini, yang manakah yang paling muhim, penting? Maka yang paling penting adalah khusyuk. Khusyuk. Tengok, dari sinilah dibahas. Menjaga khusyuk lebih besar daripada menjaga solat di awal waktu, lebih besar daripada berjemaah, dan lebih besar daripada sembahyang di masjid. Khusyuk. Tapi kalau 4 itu bergabung, subhanallah, sembahyang kita itu benar-benar duduk pada rukun Islam yang kedua. Tinggi cukup. Tapi daripada 4 ini, katalah kita sembahyang, tapi tak dapat di awal waktu. Boleh lagi tak? Boleh. Sebab Allah memang panjangkan satu waktu ke satu waktu untuk benarkan kita sembahyang. Tapi kena faham satu benda, walaupun kita sembahyang, katalah pukul 2.45, sembahyang kita diterima, tapi sembahyang kita tak duduk di arah sempurna. Itu kena sedar. Kita boleh sembahyang seorang-seorang tanpa jemaah. Sah. Tapi kena ingat, sembahyang kita tak duduk pada level sempurna. Kita sembahyang, katalah kita sembahyang di awal waktu, kita sembahyang berjemaah. Tapi kita sembahyang tidak di masjid. Di rumah kah? Di mana-mana kah? Sah sembahyang kita? Sah. Tapi kena tahu, sembahyang kita tak duduk di tempat sempurna. Artinya sembahyang, tapi sembahyang kita tak cantik. Dan kalau ketiga-tiga benda di atas ada, awal waktu berjemaah di masjid, tapi khusyuk tak ada, lain sikit perkataan dia. Dia tak guna perkataan tak sempurna lagi dah. Maka dia guna satu perkataan, kita hilang hakikat sembahyang. Hilang terus. Jadi ketiga sembahyang di awal waktu, sembahyang dalam masjid, sembahyang berjemaah, ketiga-tiga ini kesempurnaan dia diikat oleh khusyuk. Baik, apa kena mengena dengan tajuk kita? Tahukah kita pada menyatakan bahawa di manakah tempat awal kita dikatakan khusyuk dalam sembahyang? Iaitu pada takbiratul ihram. Di situlah penentu kita khusyuk ke tak. Maka kerana itu ikhwan, apabila mulut kita kata Allahu Akbar, maka hati kita kena kata
Allahu Akbar. Hati kita kena faham apakah makna Allahu Akbar. Bila ekpa, dia jalan serentak, lafaz di mulut sama dengan hati, maka itulah yang dinamakan kejujuran, keikhlasan, kebenaran dan kekhusyukan. Tidakkah satu benda khusyuk itu ialah bila mata kita lihat satu benda, telinga kita mendengar apa yang kita lihat, fikiran kita berleha-leha, berlega-lega pada apa yang kita tengok, dan hati kita tumpu di situ. Itulah khusyuk. Kalau saya bercakap, katalah saya bercakap dengan Abang Anas, Mambang. Tapi ini bukan Mambang tanah, Mambang tu. Dia Mambang yang mengaji ni. Mambang. Saya sebut nama Abang Anas. Saya nampaklah Abang Anas, sahabat semua tak nampak kerana itu kelebihan Allah bagi kat saya. Saya boleh nampak apa yang orang tak nampak. Saya nampak Ustaz Amru, saya nampak Ustaz Zaki, saya nampak Ustaz Nan, saya nampak Ustaz Samsul, saya nampak Abang Anas. Dan walaupun saya nampak banyak benda, cuma satu saya tak nampak. Abeli saya tak nampak. Bermakna makam saya tak sampai. Sebab Abeli pitan dah. Saya sebut nama Abang Anas. Kata Abang Anas. Tapi masa mulut saya kata nama Abang Anas, mata saya tengok Amru. Telinga saya fokus ke Amru. Abang Anas mau tak mau dia akan tanya, Ustaz panggil saya ke panggil Amru? Automatik. Bermakna di situ tidak ada kesepakatan antara sebutan, apa kita kata, reaction. Reaction kita. Maka kalimah khusyuk tak boleh disebut. Maka apabila kita sebut Allahu Akbar, mulut kata Allah, fikiran kita pergi pada Allahu Akbar, hati kita menuju pada Allahu Akbar, maka kalimah khusyuk dapat dikatakan. Maka kerana itu saya menyeru kepada jemaah sekalian, saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapa-bapa, ketika mengajar anak salat tentang makna takbiratul ihram, saya terpaksa bertegas di sini untuk menyatakan bahawa adalah tidak tepat kalau mulut kita menyatakan Allahu Akbar, hati kita dan fikiran kita kata, sahaja aku sembahyang Isyak. Tak tepat. Yang tepatnya ialah, kita ingat kata kita nak sembahyang Isyak itu sebelum kita takbir. Kerana ingat nak sembahyang, itu bukan makna Allahu Akbar. Allahu Akbar ni kalimah yang mufid. Ya, kalimah yang ada makna. Dia ada muatan dia sendiri. Kalau kita sebut lori di mulut, view kita lori lah. Jangan view bicycle. View kita bicycle. Mulut kata lori. Tak betul. Jadi yang betulnya ialah bila mulut kata Allahu Akbar, hati pun kena Allahu Akbar. Disinkroniskan itu, barulah kita masuk kepada makna bidayah khusyuk. Adapun lepas kita dah takbir, dah kita baca Fatihah, ketika itu ada gangguan-gangguan datang, terleha sat. Kesemuanya itu dianggap sebagai tabiat. Dia nak dikira di mana? Dia nak dikira pada bidayah itu, permulaan itu. Dia nak dikira pada permulaan itu. Bagaimanakah berlaku permulaan itu? Permulaan itu khusyuk ke tak khusyuk? Ya, kita khusyuk. Maka bawalah diri kita, ikhwan, ketika kita menyebut Allahu Akbar, dengan hati kita, fikiran kita, menterjemahkan makna Allahu Akbar. Jangan yang lain. Kenapa ini saya katakan, ikhwan? Kenapa ini saya katakan begini? Penjelasan tentang Allahu Akbar ni, ikhwan, banyak dan besar dan luas oleh para ulama kita. Saya rumuskan begini. Saya dan kita semua telah pun bersetuju pada menyatakan bahawa niat, berdiri betul, takbiratul ihram, dia adalah bidayatul salah. Dia permulaan sembahyang. Niat kita akan menentukan sembahyang kita tu nak duduk di mana, di aras mana. Aras ibadah
ataupun apa. Lafaz Allahu Akbar, lafaz takbiratul ihram, dia akan menentukan di mana kita dengan Tuhan. Saya ingin memberi soalan. Soalan ini saya tinggal kepada sahabat-sahabat yang sedang mengikuti rancangan ini melalui 3 channel yang ada depan saya ini. 3 channel PMT, Baitur Rahman dan Bicara Hati. Pilihlah yang mana-mana. Anda tengoklah di mana-mana saya ada di situ. Maka saya bersatu dengan 3. Yang 3 itu adalah satu. Memang. Saya ada. Jadi, saya memberi satu soalan, boleh jawab. Boleh type jawab. Tak mau jawab pun tak apa. Tapi nak type jawab pun tak apa. Saya bagi soalan ni, soalan dia, apakah pandangan kita? Apakah pandangan kita? Ataupun saya bagi soalan ni agak berat sikit. Begini. Apakah pandangan kita pada suatu kes ini, iaitu seorang isteri, dia menyebut nama suami dia. Dia sebut nama suami dia. Tetapi, fikiran dia membayangkan wajah laki-laki lain. Apakah kita nak kata kepada isteri ini? Dan dengan lagi satu, seorang suami, dia menyebut nama isteri dia dan dia membayangkan wajah isteri dia. Apa pula kita nak kata pada suami ini? Yang pertama tadi saya ulang, seorang isteri, dia sebut nama suami dia. Tapi fikiran dia nampak wajah laki-laki lain. Kita nak kata apa? Isteri ni apa? Dengan yang kedua, seorang suami, dia menyebut nama isteri dia dengan dia membayangkan isteri dia. Yang ni nak kata apa? Patutkah seorang isteri, dia sebut nama suami dia, depan suami dia, dia sebut nama suami dia, tapi kepala dia bayang laki-laki lain. Patut atau tak patut? Dan seorang suami menyebut nama isteri dia dengan dia membayangkan isteri dia. Betul ke tak betul? Dua keadaan ini macam mana? Hak tadi nak kata apa? Dia sebut lafaz betul. Lafaz betul. Lafaz dia suami dia. Tapi hati dia, kepala dia bayang muka orang lain. Hak tadi suami, dia sebut betul nama isteri dia dan dia bayang betul wajah isteri dia. Yang mana betul? Yang mana yang sepatutnya? Itu sebagai satu soalan untuk saya bawa kepada makna ini. Makna dia, satu orang nak solat, mulut dia kata Allahu Akbar, hati dia kata sahaja aku sembahyang Isyak. Dengan satu orang, mulut dia kata Allahu Akbar, hati dia pun Allahu Akbar. Yang mana betul? Sebab kalau dia kata Allahu Akbar, aku sembahyang Isyak, sembahyang ada 5. Subuh Allahu Akbar jadi subuh. Zuhur Allahu Akbar jadi zuhur. Sedangkan Allahu Akbar ni ada makna dia. Dan dia menjadi sebesar-besar kalimah yang menjadi pembuka salat dan dia bertindak sebagai takbiratul ihram. Yang mana betul? Allah, kalau kita belajar cara yang lama-lama, mulut kata Allah, hati kena ada qasad, ta'arun, ta'yin, bar. Bila nak ingat Allah Maha Besar? Dengan satu orang, sebelum sembahyang, dia ingat siap-siap dah. Aku nak sembahyang Isyak 4 rakaat. Ya Allah, jadikan sembahyang aku ni untuk Hang, Ya Allah. Lepas tu terus dia takbir. Allah. Mulut kata Allahu Akbar, hati bayang, Kaulah yang Maha Besar Allah. Yang mana lebih betul dengan tuntutan kalimah ini? Maka kalau di awal sembahyang kita dah salah, adakah sepanjang perjalanan berikutnya kita akan betul? Kalau bidayah kita salah, nihayah kita juga salah. Kalau kita berhadapan dengan wah-wah sembahyang, kita berhadapan dengan kelalaian dalam solat, tak khusyuk, betul lah, bidayah kita dah salah. Sebab daripada awal kita solat, bukan Allah yang kita bayang.
Maksud bayang ni bukan Allah tu yang kita ekporkan, sinkronisekan dengan ucapan kita. Allahu Akbar. Pasal tu dikatakan nak panjang sampai 14 harakat. Untuk apa panjang 14 harakat? Kerana bukan membayangkan Allahu Akbar dengan makna kata maksud Allahu Akbar, tapi nak menghimpunkan niat dalam kandungan takbir. Dan ini sesuatu yang mesti dibetulkan, ikhwan. Kerana dia adalah permulaan solat. Maka habis yang betul yang mana? Yang betul yang ini. Mulut kata, pasal tu imam kita, Imam Nawawi, dalam Al-Azkar, dia tegak. Dia kata lafaz Allahu Akbar tak perlu sampai 14 harakat. Dan dia diucap tanpa alif, tanpa harakat. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana hanya nak hati kita nak ulang tu saja balik. Apa yang susahnya? Kenapa perlu sampai Allah? Dah. Itu bermakna kita nak bayang benda lain. Mulut kata Allahu Akbar. Hati pun kata Allahu Akbar. Dia apa? Dia synchronize. Kalau permulaan itu kita dapat betul, lafaz betul, ucapan betul, terjemahan dia betul, ingatan dia betul, maka itulah yang akan mendorong perjalanan kita sampai keluar daripada salat, iaitu salam. Maka kerana itu, ikhwan, kenapa saya tekan benda ni? Kerana saya nak beritahu yang ni. Apa dia? Ikhwan, kita nak tahu tak macam mana Allah Ta'ala terima salat kita? Allah terima ibadat kita. Ya, kita mesti nak tahu. Melihat kepada karangan dan tulisan para ulama sangat menakjubkan ketika mereka mengupas bab sebesar ini. Mereka kata kalau nak tahu di manakah kedudukan kita, mereka bahas dalam ilmu yang luas, tapi saya ambil perbahasan itu, saya sempitkan, saya jadikan dalam bab ni saja. Di manakah kita nak tahu solat kita itu diterima atau tidak oleh Allah, ataupun di manakah kedudukan kita di sisi Allah masa kita solat? Mereka menggunakan perkataan ini. Boleh tengok di dalam Manih. Apa dia kata? Dia kata, lihatlah di mana Allah letak hati kita. Apa yang Allah isi dalam hati kita, itulah nilai kita di sisi Allah. Dan saya ulang lagi sekali, ikhwan. Permulaan salat ada di mana? Takbiratul ihram. Maka lihatlah pada masa kita takbiratul ihram, apa yang Allah penuhkan dalam muatan hati kita. Kalau Allah letak dalam hati kita, dia letak dia dalam diri kita, bermakna itulah nilai salat kita di sisi dia. Tapi kalau ketika kita lafaz Allahu Akbar, hati kita dah tak ada Allah, itulah salat kita. Kalau hati kita tak ada dekat Allah di awal salat, maka salat kita tak ada dengan Allah. Allah lepaskan kita pada diri kita. Pasal itu, majoriti masalah orang sembahyang, dia terkena was-was di awal takbir. Kenapa? Kerana memang Tuhan tak bersama dengan dia dah. Di mana Tuhan letak hati kita? Kita Allahu Akbar. Nawawi kata semudah itu, Allahu Akbar. Kenapa? Memang mudah. Memang mudah nak sebut Allahu Akbar, dan hati kita pun nak ikut Allahu Akbar. Orang Arab pun macam tu, orang Melayu pun lagu tu. Kalau di awal salat kita ada Allah, kita ingat Allah. Betul kita terjemah tu betul. Mulut kata Allah, hati pun kata Allahu Akbar. Betul. Bermakna itulah nilai kita di sisi Allah. Mula terangkat salat. Tapi kalau permulaan ini kita salah, ikhwan, ya subhanallah, kita akan salah. Maka tengok, pada masa kita takbiratul ihram, kalau bukan Allahu Akbar yang kita ingat, maka kita akan jadi satu antara dua. Sama ada kita jadi ahli tughyan ataupun kita jadi ahli iman. Siapa dia ahli iman? Tengok Allah sendiri habaq dalam ayat dia. Innamal mu'minuna idza zukirallah wajilat qulubuhum. Siapa dia orang beriman? Zukirallah. Bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, terasa di hati dia.
Mulut dia kata Allahu Akbar, terasa Allah. Tapi ahli turian ni siapa dah? Yang melampau, yang dikatakan sesat roh dia dan hati dia, mulut dia kata Allahu Akbar, hati dia pergi ke lain. Pasal itu bidayatul salah ini, dia menentukan kita di mana dalam salat. Pasal itu dalam bab salat Nabi pesan ikhwan, walaupun 1000 orang, 1,000,000 orang bagi pada kita petua dan apa-apa, Nabi telah pesan awal pada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu tetap kena sembahyang macam aku sembahyang. Kau belajar daripada aku sampailah seolah-olah kau nampak macam itulah aku sembahyang. Jangan ikut orang. Orang bagi petua nak sembahyang, bayangkan depan ada sirat, kiri kanan ada pencakok-pencakok, punya susah. Sedangkan Nabi ajak punya senang ikhwan. Lafaz Allahu Akbar, lafaz itu punya besar. Dia menjadi takbiratul ihram. Kalau tersilap kita memberi makna pada dia, maka sepanjang perjalanan solat kita adalah silap. Ikhwan, ada satu lagi perkara. Dia berkaitan dengan takbiratul ihram. Apa dia? Dikatakan bahawa solat dia adalah cerminan untuk 3 masa. Dia cermin, sembahyang ni dia adalah cermin. Cermin ni maksud dia apa? Benda kita tengok, kita nampak, kita balik kan. Solat dia adalah cermin untuk masa lepas, masa sekarang dan masa akan datang. Solat dia bagi tahu pada kita sebelum ni kita siapa, sekarang kita siapa, dan masa akan datang kita siapa. Solat bagi tahu. Dan di mana dia bagi tahu? Dia bagi tahu pada takbiratul ihram. Kita takbir Allahu Akbar. Semudah itu. Mulut kata Allahu Akbar, tapi hati tak boleh kata Allahu Akbar. Solat bagi tahu. Apa dia? Masa lepas kamu tak pernah ingat Allah. Dan sekarang pun kamu masih tak ingat Allah. Dan kalau yang dah lepas, kamu tak boleh sinkronisekan lafaz dengan hati kamu pada Allah, masa sekarang pun tak boleh. Solat tolong jawab pada kita. Besar kemungkinan masa depan pun kau tak akan ingat Allah. Subhanallah ikhwan. Dia permulaan. Saya fikir dia bukan saja permulaan salat, tapi dia juga bidayatul hayat. Permulaan hidup. Salat adalah cerminan kita. Siapa kita ni ikhwan? Pasal itu ini penentu kita nak masuk dalam sembahyang. Ini sangat menentukan ikhwan. Sangat-sangat menentukan. Dan kalau dalam masa solat, sependek itu, serengkah itu, semudah itu, kita tak boleh menghadirkan Allah dalam hati kita, adakah pada masanya lebih panjang? Hidup ni satu benda lebih panjang dari solat. Kau boleh menghadirkan Tuhan dalam hidup kau? Bila ada teguran Tuhan, kau mudah ingat pada Tuhan? Tak semudah itu. Kau adalah orang yang paling susah ingat pada Tuhan. Kenapa? Masa ni pun kau tak boleh ingat ke Tuhan. Bukan disuruh ingat panjang masa 10 minit tu. Pada masa takbir saja nak dikira khusyuk ke tak. Takbir pun kau gagal. Kau dilatih dengan apa dia? Allahu Akbar, kau ingat benda lain. Mulut kata Allahu Akbar, hati buat benda lain. Kita dilatih dengan terjemahan yang salah, ikhwan. Dan ini terjemahan yang tak tepat, ikhwan. Maafkan saya. Saya terpaksa bagi tahu. Tak tepat. Mulut kata Allahu Akbar. Hati kena kata apa? Allahu Akbar. Tak boleh benda lain. Mulut saya kata ke Ustaz Nan, tolong ambil saya handphone saya. Ustaz Nan akan dengar apa yang mulut saya sebut. Takkan Ustaz Nan akan ambil cawan. Mulut saya kata handphone. Tak tahu Ustaz Nan kata, Ustaz Nan, saya minta handphone. Ustaz Nan bagi handphone. Saya kata, Ustaz Nan, ni handphone. Ustaz Nan kata, alah Ustaz sebut handphone lah. Al-Fatih sebut handphone. Memanglah saya sebut handphone. Tapi maksud saya mau kuali. Ikhwan, orang ni orang apa ikhwan? Orang betul bahasa ke? Kalau kau nak sebut kuali, sebutlah kuali. Kenapa kau sebut handphone? Kalau kau nak sebut selain daripada Allah, janganlah sebut Allahu Akbar. Kenapa mulut kata Allahu Akbar, hati kau sebut benda lain?
Kita telah diajak dengan kepalsuan di awal salat, ikhwan. Kalau itu dah tak betul dengan hidup, adakah hidup yang panjang ni akan jadi betul? Musibah berlaku pada kita. Bolehkah kita ingat ke Tuhan? Pemimpin boleh ingat ke Tuhan ke? Kalau dalam solat tak betul. Tengok Quran kata apa pada kita, ikhwan. Ayat yang saya nak lalu baca. Al-Baqarah tu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kenapa, ikhwan? Kerana salat mengembalikan kita pada Allah, ikhwan. Kau hidup ni orang beriman, Allah Ta'ala kata, minta tolonglah pada Allah dengan apa? Dengan berbekalkan sabar. Tapi sabar saya tak cukup, ikhwan. Orang boleh sabar, tapi salat penentu dia. Yang orang kafir sangat rugi, tak ada benda ni. Tak ada benda ni. Islam ada, ikhwan. Kita syukur pada Allah, kita ada benda ni. Kenapa dikatakan bila ada masalah solat? Solat mengembalikan kita pada Allah. Kita, Allahu Akbar. Allah kata, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kamu akan dapat damai. Tapi hudur hati tu kena betul. Bila mulut kata Allahu Akbar, hati kena Allahu Akbar. Kena betul. Kalaulah suami dapat tahu, dia sebut di mulut suami, tapi kepala dia bayang orang lain, apa suami akan buat kat dia? Atau sebaliknya, apa akan jadi? Hubungan tu akan jadi masalah. Tapi kita tak tahukah hubungan kita dengan Tuhan yang ada masalah? Depan dia kita sebut nama dia. Dada dia, dia nampak kita sebut nama orang lain. Ya subhanallah. Kenapa kita semayang ni, ikhwan? Kita semayang awal waktu, berjemaah dalam masjid. Tapi kita telah feel bab khusyuk. Maka apa akan terjadi? Saya sebut di awal tadi, hakikat sembahyang itu runtuh. Pasal itu sembahyang kita tak ada barakah, ikhwan, daripada awal. Walaupun kita sembahyang di tempat barakah, kenapa lepas sembahyang boleh benci ke orang? Sama-sama sembahyang hasad dengki ke orang. Bila kita ada masalah, kita tak boleh didamaikan dengan solat berjemaah. Kerana kita tak ada hati dengan Tuhan di awal solat. Ikhwan, hak ni kena dibetulkan balik, ikhwan. Perjalanan ini mesti diluruskan kembali, ikhwan. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada makna salat. Kenapa ini penting, ikhwan? Kenapa saya tekankan ini penting? Kenapa? Kerana bila kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita bagi sama dengan makna dia, dia akan kembali kepada makna asal sembahyang. Sembahyang adalah doa, dan doa itu adalah ibadah. Baru dia boleh letak, digantung di tempat tu. Ibadah apa yang Tuhan akan terima kalau kita buat dengan badan, hati tak ada ke dia? Tak mana nak pergi gantung tempat ibadat? Maka kerana itu, ikhwan, mestilah kita tahu pada menyatakan betapa mulianya lafaz takbiratul ihram, apakah makna dia dan di mana kedudukannya dalam salat. Dia berada pada bidayatul salat. Dan ingat balik, kesempurnaan salat itu ada di mana? Pada salat awal waktu, ada pada salat berjemaah, ada pada salat di masjid. Tiga-tiga ini dikunci dengan satu perkataan, salat yang khusyuk. Kalau khusyuk, kalau diberi pilihan antara tiga ni, yang mana kita nak, antara empat ni, mana kita nak jaga? Jaga khusyuk. Walaupun kita tercicir sembahyang berjemaah, walaupun tercicir sembahyang di masjid, jaga khusyuk. Kerana khusyuk adalah hakikat kepada salat. Dan di mana letaknya khusyuk, ikhwan? Pada takbiratul ihram. Iaitulah selalu kita katakan, khusyuk ni kita faham ni khusyuk yang bukan-bukan. Kita faham khusyuk ni sembahyang walaupun rumah terbakar. Tak rasa. Yang tu bukan khusyuk, tu kena dam, ikhwan. Maafkan saya, ikhwan. Sebab kita dilalaikan dengan keterangan yang macam ni. Saya tergelak, saya Abang Anah gelak. Sahabat tak dapat dengar suara Abang Anah, saya dapat dengar. Pasal Allah bagi kelebihan kat saya. Begitu, ikhwan. Kena betulkan balik. Pasal itu dikatakan betulkan balik. Kembali pada salat. Tak, kalau ikhwan salat tak akan duduk di rukun Islam yang kedua lepas syahadah. Dia ada sujud. Antum bayang,
kalau takbiratul ihram tu dah tak betul, kita punya ni, khusyuk kita tak betul, sekali lagi ruh sujud nak duduk tahu mana. Ruh sujud nak duduk tahu mana. Berapa banyak kekasih kena halau depan kekasih dia. Bila dia dapat tahu kata, orang ni yang kata sayang kat dia, tiba-tiba dalam hati orang tu ada orang lain. Berapa banyak kekasih halau kekasih. Dia kita dengan Tuhan, dia kita takbir, dada kita terbuka, dia nampak. Wallahu khabirum bima ta'malun. Bukan saja khabirum bima ta'malun, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mukhrij. Allah akan keluarkan, bongkarkan balik apa yang kamu simpan dalam hati kamu. Kamu sembunyikan dalam hati kamu. Oh, malu, ikhwan. Satu betulkan balik sembahyang. Di mana nak betul sembahyang? Takbiratul ihram. Bagi betul. Kita dah faham dah dengan cara kita. Tak apa, ikhwan. Tinggalkan semua kepahaman. Kerana ikut sembahyang cara Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Jadi ikhwan, saya ingatkan balik, kita sedang berbincang tentang apa, ikhwan? Tentang kedudukan, kemuliaan takbiratul ihram. Karena itu, ikhwan, melihat kepada buku kita ini, penulis akan sebut 21 perkara. 21 perkara ni, ikhwan, saya ingatkan awal-awal. Daripada 21 perkara, mungkin hanya 1-2 perkara sahaja dia berkaitan dengan, kita kata apa, berkaitan dengan apa, tamak-ninah kita takbir. Kalau 21 tu kita tolak 5 lah kata. Dia ada 12. 16 lagi ni, ikhwan, dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan kemuliaan lafaz Allahu Akbar. Jadi bila kita melafazkan Allahu Akbar ni, ikhwan, kita kena jaga sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana dia adalah lafaz kepada ma'bud kita yang kita nak sujud. Maka bagaimana cara kita lafaz? Bagaimana emosi kita? Inilah yang termasuk dalam 21 perkara. Jadi itu mungkin kita akan masuk pada, kalau tidak minggu depan pun minggu lagi satu. Kalau tidaklah, minggu lagi satu. Tapi kok mana pun kita akan bercakap juga. Jadi malam ni cuma kita berbincang tentang kemuliaan, kepahaman kita, apakah yang dapat kita faham dengan kalimah takbiratul ihram. Ikhwan, kita cuba faham benda ni, cuba analisa benda ni, kemudian kita akan terangkan kepada anak kita, kenapa dia tak boleh sembahyang main-main. Kenapa dia tak boleh sebut takbiratul ihram dalam keadaan gelak sana, gelak sini. Oh, subhanallah, ikhwan. Kita baru melalui 4 benda, ikhwan. 1, makna salat menurut bahasa dan istilah. Ingat balik benda itu. Yang kedua, kita baru masuk apa makna niat. Lepas tu kita dah bincang apa makna qiyam. Dan sekarang kita berbincang apa makna takbiratul ihram. Makna dia saja, syarat dia tak masuk lagi. Kita dah masuk 4. 4 ni, ikhwan, bagi dia berjalan betul-betul berurutan dengan makna salat sebagai ibadat itu. InsyaAllah Allah akan menganugerahkan kepada kita fadilat-fadilat yang ada dalam salat. Nanti saya akan berkongsi tentang kisah-kisah yang kita ambil daripada kehidupan para sahabat, para tabi'in, apa yang dia perasa dengan salat ni, ikhwan. Oh, subhanallah. Sejauh mana salat telah membantu kehidupan mereka. Allahu Akbar. Kita akan sebut. Ada yang disebut di dalam Quran, ada yang disebut contoh dia dalam hadis, dan ada yang dihikayatkan oleh para salafus salih. Inilah kemuliaan yang kita berjumpa. InsyaAllah, ikhwan, panjang umur, sihat badan, kita akan sambung. Soalan tak? Ya. Ada soalan. Mengejutkan saya. Jika seseorang itu mengangkat takbir berkali-kali ketika mula solat fardu, adakah solatnya cacat atau terbatal? Ya. Dia kali takbir ihram. Ya. Batal ke atau cacat? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Adindaku bertanya. Bila sebut adindaku ni, saya teringat. Kau laksana bulan
tinggi di atas kayangan hati. Tak apa, saya berhenti dekat itu dulu. Saya akan sambung. Saya akan datang. Allah yang maha mengetahui, adindaku, kalau orang itu dia solat takbir berkali-kali, nombor satu yang ada pada dia apa dia? Nombor satu yang ada, dia telah pun menunjukkan secara zahir dia meninggalkan salat cara Nabi. Dia telah tunjuk yang tu. Kalau itu dia berani tunjuk di hadapan Allah dengan kejahilan dia, adakah dia mengharapkan Tuhan akan tunjuk rahmat Tuhan kat dia? Sebab yang dia tinggal menghadap Tuhan tu, dia meninggalkan petunjuk kekasih Allah. Satu. Yang kedua, kita tak boleh nak kata sembahyang dia batal sebab dia belum masuk sembahyang lagi. Sebab dia takbir pertama tak lepas, takbir pula kedua. Takbir kedua tak jadi, takbir pula ketiga. Bila yang dia masuk sembahyang? Kalau dia dah masuk sembahyang, dia takbir pula lagi satu, batal pula sembahyang pula. Dah jadi dah takbir pertama tu, pasti apa ambil takbir kedua pula. Itu dikatakan istihza, dan itu berdosa. Jadi tak dapatlah kita nak kata dia tu batal tak batal sebab dia belum lagi masuk sembahyang. Maka orang ini kita kata orang yang ada satu penyakit apa? Penyakit dia tak kenal sunnah. Dan Ustaz Nas selalu ulang yang Nabi sebut kan. Nabi kata sesungguhnya bodoh tu satu penyakit. Ya, betul. Kepada orang yang wah-wah ni, salah satunya kerana dha'ful aqli atau dia lemah akal ataupun kerana dia jahil petunjuk Nabi dia. Maka itu pandangan kekanda wahai adindaku yang dikasihi. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.